Assalamualaikum, Kecemasan Polis 993. Apa boleh kami bantu? Jenayah berlaku di sana sini. Dunia sekarang berhadapan dengan cabaran dan hambatan yang hebat. Lebih lagi di tanah dunia tanpa sempadan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perangai atau tingkah laku manusia sukar untuk dijangkakan. Kadang-kadang tindakan itu memudaratkan diri sendiri. Tindakan sedemikian perlu ada kawalan agar tidak berleluasa. Kawalan itu salah satunya adalah peraturan dan undang-undang yang dipertegakkan oleh pasukan polis di Raja Brunei. Tindakan yang menyalahi peraturan dan undang-undang itu termasuklah berhubung dengan maruah. Isu maruah dianggap sebab isu sosial yang begitu mengancam sosialisasi masa kini. Salah satu adalah pelacuran. Pelacuran merupakan isu sosial secara global dan gejala ini turut berlaku di negara kita. Pihak pasukan polis di Raja Brunei mengendalikan beberapa kes tentang pelacuran dan salah satunya anda dapat saksikan dalam rancangan episod Jejak 993 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam episod Jejak 993 pada minggu ini, unit penempasan perjudian dan pencegahan maksiat adalah salah satu unit di bawah Jabatan Siasatan Jenayah ingin berkongsi mengenai dua kejadian kes pelacuran yang ditangani dan disiasat oleh unit penempasan perjudian dan pencegahan maksiat. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Inilah perumpamaan Melayu yang sering kita dengar. Kenyataan ini dapat merujuk kepada situasi gejala sosial yang melanggar peraturan dan undang-undang di negara kita, khususnya kes pelacuran yang turut mengisi statistik penjenayahan. Sejauh manakah gejala atau kes pelacuran ini dapat digambarkan di negara kita? Aktiviti yang tidak sihat ini sememangnya bertentangan dengan agama Islam dan adat budaya Melayu. Betapa kejinya perbuatan sebegini di sisi masyarakat. Keadaan ini meletakkan individu terlibat dianggap sebagai sampah masyarakat dan akan menjejaskan kemajuan negara yang bersih dari segala gejala kekotoran dari tindak tanduk manusia. Kekotoran ini wajar dibasmi. Pasukan polis di Raja Brunei baru-baru ini telah berjaya membuat tangkapan tentang aktiviti pelacuran ini. Kes pelacuran ini melibatkan warga asing. Serbuan ke atas kes pelacuran telah dibuat di dua lokasi, iaitu di kawasan letak kereta dan di kawasan apartmen. Good afternoon, sir. Okay. Okay. $60 for 5 hours. Okay. Okay, sir. Bye. Lokasi pertama, tertuduh iaitu Mama Ayam adalah wanita berbangsa asing memandu sebuah kereta menuju ke kawasan tempat letak kereta sebagaimana yang dipersetujui oleh pelanggan. Hi. You bring already ya? Yeah. How much? 60. 60 ya. How much?
Bersama tertuduh ialah 4 orang pelacur yang juga berbangsa asing. Motif tujuannya ialah supaya pelanggan dapat memilih salah seorang di antara 4 orang pelacur tersebut. Okay, sir. Choose one, ah. This one. Can, huh? Yeah. I take this one. Nice. Come with me, huh? Come. Setelah pelanggan beredar, satu tim unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat telah pun menahan kereta yang dipandu oleh Mama Ayam bersama-sama dengan 3 orang pelacur. Serbuan yang dibuat oleh beberapa orang anggota polis berjaya menahan sebuah kereta yang dipandu oleh seorang wanita sebagai suspek ibu ayam yang membawa perempuan-perempuan yang disyaki memberi khidmat seks. Pihak polis menepati sejumlah wang yang diberikan tadi oleh seorang lelaki sebagai pelanggan dan akan menjadi bukti pertuduhan. Lokasi kedua, satu tim unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat telah pun mengikuri kereta yang dipandu oleh pelanggan sehingga ianya berhenti di sebuah apartmen. Unit penumpasan perjudian pencegahan maksiat terus menyerbu pelacur bersama pelanggan di luar kawasan apartmen. Pihak polis yang bertugas ketika itu membuat pula gerakan tangkapan terhadap seorang lelaki yang terlibat dalam khidmat seks ini. Lelaki tersebut berjaya ditangkap dan dibawa ke pejabat CID Jalan Ong Somping untuk disoal siasat. Tangkapan ini mengheret wanita yang melakukan penjenayahan khidmat seks atau pelacuran ke Mahkamah Pengadilan atas dakwaan menyarah hidup dengan pendapatan dari pelacuran. Pemeriksaan telah dijalankan di atas mereka dan mereka terus dibawa ke pejabat unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat untuk siasatan lanjut. Sistem perundangan negara telah mencatat beberapa perubahan dan tambahan kepada undang-undang berkaitan dengan kesalahan seksual dengan mengikuti jejak langkah negara seperti United Kingdom, Kanada dan Singapura dengan memberi tumpuan kepada perlindungan golongan muda dan mereka yang mudah terdedah. Pindaan dan pengenalan kanun jenayah dikuatkuasakan pada 24 Mac 2012 atas inisiatif Jabatan Peguam Negara di bawah Pejabat Perdana Menteri sebagai respon kepada pengukuhan undang-undang negara untuk memberikan platform kepada pendakwa untuk mendakwa pelbagai kesalahan seksual dengan kerjasama pegawai pasukan polis Diraja Brunei menjalankan siasatan terhadap kesalahan sedemikian. Pindaan tersebut membabitkan kesalahan-kesalahan daripada seks komersial kepada kesalahan yang menggunakan teknologi sebagai satu perantara
pelacuran, penglibatan dalam kegiatan seksual dengan kehadiran seseorang di bawah umur 16 tahun serta kesalahan berhubung pencabulan kehormatan seseorang. Dalam siasatan lanjut tersebut, Mama Ayam mengaku mendapat komisen sebanyak RM20 bagi setiap aktiviti pelacuran. Pindaan dan undang-undang baru secara formal memperkenalkan lebih banyak sikap kebertanggungjawapan di kalangan pesalah dengan penalti yang lebih berat daripada hukuman penjara 1 tahun hingga 10 tahun dan denda yang berjumlah sehingga beribu-ribu ringgit. Di antara undang-undang baru yang tidak wujud sebelum pindaan berkenaan termasuk pindaan kepada seks komersial di bawah Seksyen Kanun Jenayah 377D yang menangani isu mereka yang menjalin hubungan dan mendapatkan perkhidmatan seksual daripada mereka di bawah umur 18 tahun. Dikenakan kepada individu dari negara berlainan, orang dewasa atau mereka yang melebihi umur 21 tahun yang melayari internet atau di bawah penipuan dan seterusnya bertemu dan berkunjung untuk bertemu dengan seseorang di bawah umur 16 tahun dengan niat melakukan kesalahan seksual boleh dikenakan dakwaan penyediaan seksual di bawah Seksyen 377G yang membawa hukuman penjara 3 tahun atau denda atau kedua-duanya sekiranya didapati bersalah. Pengenalan undang-undang ini sebagai sebahagian daripada respon kerajaan terhadap jenayah seks berkaitan internet yang semakin meningkat. Kes ini telah pun dihadapkan ke mahkamah yang mana Mama Ayam telah didakwa di bawah bab 5 braket 1 braket A Akta Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak Panggal 120 iaitu menyara hidup dengan pendapatan dari pelacuran. Mama Ayam telah pun dijatuhkan hukuman 4 bulan penjara. Bagi keempat-empat pelacur tersebut, oleh kerana tidak cukup bukti untuk mendakwa mereka, telah pun diserahkan ke Jabatan Immigration untuk di list A. Kesalahan pelacuran di bawah Seksyen 294A juga telah dipertingkatkan di mana mereka yang terbabit dalam menawarkan atau bersetuju untuk terbabit dalam perkhidmatan seksual dengan orang lain juga boleh dihukum. Untuk makluman orang ramai, Akta Kanun Hukuman Jenayah di bawah bab 294B baru-baru ini telah pun dipindah, yang mana lelaki yang didapati telah membayar bagi mendapatkan khidmat seks dari pelacur akan turut didakwa. Jika terbukti bersalah, lelaki tersebut boleh dijatuhkan hukuman denda tidak kurang dari RM1,000 dan tidak lebih daripada RM5,000 dan penjara selama 1 tahun bagi kesalahan pertama. Bagi kesalahan kedua dan seterusnya, denda sebanyak tidak kurang dari RM2,000 dan tidak lebih daripada RM10,000 dan penjara sehingga 3 tahun akan dikenakan. Jika ada sebarang maklumat mengenai kegiatan yang tidak bermoral ini, pastikan hubungi hotline Pasukan Polis Darjah Brunei 993.
tugas-tugas unit penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat, iaitu semua jenis perjudian atau peraturan di bawah Akta Rumah Judi tanggal 28, pelacuran dan kegiatan yang tidak bermoral, iaitu di bawah bab 294A, 294B Akta Kanun Hukuman Jenayah tanggal 22 dan Akta Perlindungan Wanita dan Kanak-kanak tanggal 120. Penjualan benda-benda lucah, dan unit ini juga membantu agensi-agensi penguatkuasa yang lain untuk memantau kesalahan-kesalahan seperti perniagaan tanpa lesen dan kebenaran, seperti tempat-tempat hiburan dan juga semua jenis-jenis penyeludupan. Seramai 4 orang lelaki dan seorang wanita telah ditahan oleh Unit Siasatan Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat atas kesalahan kegiatan perjudian berbagai jenis dengan menggunakan komputer pada 29 April 2012 kira-kira jam 7.53 malam. Hasil maklumat dari orang ramai, ahli-ahli dari unit anti-vice telah membuat serbuan ke atas sebuah kedai yang dipercayai menjalankan kegiatan perjudian. Apabila pihak polis sampai di tempat tersebut, ada di antara pemain-pemain judi telah melarikan diri menuju ke unit sebelah. Pihak polis berjaya menahan seramai 4 orang lelaki. Mereka sedang disiasat di bawah Seksyen 4-A Akta Perjudian Rumah Terbuka yang boleh membawa hukuman sehingga 12 bulan penjara dan denda sehingga RM20,000 dan Seksyen 6-1 Akta Perjudian Rumah Terbuka Bab 28 yang boleh membawa kepada hukuman sehingga 6 bulan penjara dan denda sehingga RM10,000. Apabila pemeriksaan dibuat, di bilik unit tersebut turut dirampas rokok yang tidak berpermit dan minuman keras bermacam jenama. Mereka juga disiasat di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Excise 2006. Bagi barangan yang menyalahi perintah excise, barang tersebut bercukai. Bagi kesalahan pertama, denda tidak kurang 6 kali jumlah cukai excise atau RM40,000, yang mana kurang dan tidak lebih 20 kali jumlah cukai excise atau RM40,000, yang mana lebih besar. Barang rampasan yang ditemui bersama orang tahanan dibawa ke pejabat unit siasatan penumpasan perjudian dan pencegahan maksiat untuk siasatan lanjut. Saya mewakili Pasukan Polis Diraja Brunei, khususnya Unit Penumpasan Perjudian dan Pencegahan Maksiat, Jabatan Siasatan Jenayah, ingin merakamkan ribuan terima kasih atas maklumat yang diberikan dan ingin menasihatkan orang ramai untuk sama-sama mencegah kegiatan yang tidak bermula ini. Kes khidmat seks atau pelacuran ini memang merupakan kes penjenayahan global. Namun dalam konteks negara Brunei Darussalam, gejala sebegini dapat dikawal atau dibendung. Syabas diucapkan kepada pasukan polis Diraja Brunei. Dan terima kasih juga diucapkan kepada orang ramai yang sama-sama membendung dan mencegah sebarang penjenayahan. Ya Auda, pastikan Auda bersama kami lagi pada episod Jejak 993. Seterusnya, minggu hadapan. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.